Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah telah beri saya, lepas tu buat kita semua ni boleh jumpa pula sekali lagi. Ada sebelum saya nak royak ni, Masya Allah, ada saudara kita lah telefon masuk tanya saya, ada kata kerana Ustaz Wabli ni duduk lebih benar banyak minggu, kata kerana duduk lebih benar banyak minggu dia sebab hok tu lah riran tepuk apa semua tu nak royak, kata salah satu tu asbab rumah kita lah ni yang musim hujan, kata lepas tu mungkin jadi kita nak tukar pula, mari buka dalam studio, dalam office ini. Tapi dok kira lah nak duk lebih benar ke duk lebih bilik ni, kita niat kita kerja dakwah belaka. InsyaAllah kita niat kerja dakwah belaka. Lepas tu minta people kita semua tu perhati dengar molek apa saya wayak. Apa saya wayak pada puak kita semua ni, nak nasihatlah pada saya sendiri, lepas tu puak kita semua, pakcik, makcik, orang tua, orang muda, semua dengar belaka. Dan saya wayak pula saya ni bukan main ajar puak itu, mai wayak hok kita tahu dah, hok kita tahu belaka dah ni saya wayak ni. Lepas tu hari ni insyaAllah suppose dia pusingan yang pertama ni kita masuk dalam ruangnya 40 hadis hok Imam Nawawi rahimahullah. Lepas pada kita dengar dah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi ni, hari ni mai dengar pula satu hadis lagi. Hadis ni an Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni riwayah mari di pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira tu umur dia tu muda sekali. Tapi umur muda ni kalau kita tengok dalam isteri-isteri Rasulullah ni, isteri Rasulullah riwayah hadis ni banyak sekali tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Umur sikit tapi ilmu banyak. Umur sikit tapi dia boleh buat manfaat daripada ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Siti Aisyah kata, aku dengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata, man ahdatha fi amrina, siapa buat apa baru dalam agama kita. Mana fi amrina hadha, dalam agama Islam ni buat benda baru, benda hak dia tak biasa buat, benda hak Allah Taala tak ada suruh kita buat, benda hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa ajar suruh kita buat lagu tu, lepas tu kita buat. Ataupun kita nak kecek pahal mudah pahal lagi tu, itulah panggil al-bid'ah. Bid'ah. Mana piye buat bid'ah dalam agama. Malaysa minhu, mana tak ada alasan, tak ada dalil ke apa kata ni bagi pada agama Islam, bagi pada syariat hak Allah Subhanahu wa taala, fa huwa raddun. Mana raddun ni mana mardud. Allah Taala tolak kelik. Amalan hak buat Allah Taala tak kira. Tak kira so tak apa dah, takut je dosa pula. Sebab semua tu amalan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada suruh kita buat, Allah Taala tak ada dalam hukum dia, kita buat, patut niat nak bagi kita ni taqarraba ila Allah, nak bagi kita rapat dengan Tuhan, nak bagi kita masuk dekat dengan Tuhan dengan amalan ni. Amalan hak kita fikir sendiri kata molek, ni lah panggil amalan tu amalan bid'ah. Dan bid'ah fa huwa raddun. Allah Taala tolak kelik, pahala tak boleh. Walaupun habis duit sejuta pun Allah Taala tak kira pun. Sebab hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak larang ummah dia semua jangan buat apa hok masuk dalam bid'ah. Tapi hari ni kita kena kecek pula apa dia hok ayat kata hok ning bid'ah, hok ning tak bid'ah. Sebab kalau kita tak faham ni, masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tengok masalah khilafiyah, dia hukum jadi bid'ah juga. Itu masalah besar. Masalah tak faham. Masalah sampai ke pecah jadi dua masjid dalam setiap kampung. Tak faham kata ni masalah khilafiyah, ni masalah bid'ah. Misalnya saya ayat kata bid'ah ni, ulama bertakrif pasal mana? Pasal kata bid'ah ni amalan hok kita buat dengan tak ada asas, tak ada apa Allah Taala perintah kita. Lepas tu Nabi pun tak ada buat contoh bagi kita tengok. Kita fikir sendiri, lepas tu kita niat kata amalan hok kuat ni nak bagi aku ni rapat dengan Tuhan. Nak bagi aku ni boleh masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ulama kata kalau niat biasa ni ialah ni lah panggil bid'ah. Tapi misalnya masalah khilafiyah ni dia bukan dia bid'ah. Misalnya orang ni tepuk orang tidur dia, lepas tu dia kata jatuh air semaya, kena ambil air semaya mula.
Tapi seorang lagi kata tak, sekadar setuh etina tak kena make sembahyang mula. Dia kata setuh orang tina kena make sembahyang semula. Kita pergi hukum dia kata bid'ah. Biasa ni tak boleh. Sebab masalah ni dia panggil masalah khilafiyah. Sebab sama-sama ada dalil. Sama-sama ada dalil, lepas tu dia mari pecah di mana? Di ijtihad winit cahaya ulama dia. Itulah sebab kalau kita faham sini, masya-Allah, hak bid'ah dalam rumah kita ni, kalau kita tengok Allah, orang hok buat bid'ah gapo semua tu, kita pun tengok dah ni, jangan duk beraduh pesing, dia kata dia huduh-huduh, kecek huduh kan dia, kata dia kalau kita buat pesing tu dia bukan nak tinggal amalan bid'ah, dia kok kuat lagi. Sebab saya tengok ni, amalan bid'ah ni, dia bahaya lebih pada barang haram lagi. Misalnya kalau orang buat benda haram ni, makan air ketung ke, orang main judi ke, kalau kita pergi nasihat dia kata abang, main judi ni tak baik air ketung ni dosa tak ada gapo dosa ni, dosa tak ada khilaf ulama langsung ni. Orang hok makan air ketung, orang hok main judi, orang hok tikar bola teri tu, dia dengar ni, dia tak lawan mulut dengan kita, dia ngaku kata dosa. Lepas tu dia kata insya-Allah satu hari saya nak tinggal, insya-Allah. Dia pasal tu ya. Nak tinggal tak tinggal tu suku, tapi insya-Allah nak tinggal. Sebab dia tahu kata amalan yang dia buat ni salah, tak betul dengan hukum Tuhan. Dia tahu cerak dah tu. Tapi kalau orang buat amalan bid'ah, orang buat bid'ah, kalau kita riwayat kata abang buat pasal ni tak baik tak comel buat aku ni, Allah Taala tak ada suruh kita buat aku ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak biasa buat contoh bagi kita nampak lagu ni. Kalau orang buat bid'ah dengar kita kecek pasal tu, dia nak riwayat, tak molek kau berzikir, tak molek kau baca Quran, tak molek kau selawat Rasulullah, tak molek kau gitu, tak molek kau gini. Makna tujuan dia nak riwayat kata hok dia buat hari ni hok molek dah, mung dak gaduh pun aku. Hok ni hok bahaya ni. Sebab dia bahasa kata dia kena. Bahaya bahasa dia kena ni, kalau kita nasihat 10 tok imam dia tak percaya. 10 tok imam pun tak percaya. 100 tok guru ke riwayat nasihat dia, dia pun yakin kata dia buat ni hok betul dah. Sampai itulah saya nampak kata hok bid'ah ni hok bahaya sekali. Kalau kira tu bahaya lebih nak tinggal tu bahaya lebih pada benda haram lagi. Sampai tu hari ni baru kita tahu dah bid'ah ni bahaya lagu ni, fa huwa raddun, mana mardud, amalan semua Allah Taala tak beri pahala kat kita. Sampai hari ni baru kita tahu lagu ni dah. Syarat-syarat hok Allah Taala nak terima amalan kita ni, ia ada syarat dia. Ulama tak 3 syarat. Amalan hok kita buat satu amalan Allah Taala nak terima ke tak terima, satu amalan tu kena betul dengan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Kena betul dengan hukum. Kalau tak ada dalam hukum Allah Taala, walaupun semaya siapa dengan dahi kita hitam, zuhur semaya 10 rakaat, hitam habis dahi, Allah Taala apa tak terima semaya kita tu. Ni yang pertama, kena betul dengan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kena betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena betul. Misalnya kita nak keluar zakat. Keluar zakat. Kita apa tahu zakat ni ada dalam hukum dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada. Kalau kita nak keluar zakat ni, zakat kita buat dengan misalnya nak sembelih biring. Kalau nak sembelih biring ni, kita ambil biring seekor bagi sembelih nak buat kurban. Mak kurban bukan dia zakat nak kurban. Nak kurban ni, ambil biring bagi dah nak kurban ni. Biring sembelih biring buat kurban sah tak? Kata sah sebab betul dalam hukum syarak. Tetapi cara dia ambil biring ni, dia curi barang orang mari. Dia curi biring orang mari sembelih. Pesening kalau kira buat ni, walaupun biring ada asas boleh buat kurban, tapi cara dia buat mari ni tak betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira amalan tu tak kira juga. Sampai tu ni dia kena betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab apa hikmah gapo dalam Al-Quran tak ada sebut kaifiyah tu solat. Cara nak sembahyang tak ada sebut dalam Al-Quran. Sekadar Allah Taala suruh sembahyang wa aqimus solat, suruh sembahyang, suruh zakat, tapi cara sembahyang tak ada sebut dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tak ada. Zuhur 4 rakaat, murakak pasal ni, sujud pasal ni, membaca pasal ni, pi rakaat, pi i'tidal buat pasal ni. Dalam Al-Quran
ada sebut langsung cara nak sembahyang buat macam mana. Ning tapi dalam hadis Nabi SAW, dalam sunnah Rasulullah kita sebut habis cara sembahyang, kaifiyah, witikan dia, cara nak sembahyang bagaimana, dia rokok buat bagaimana, dia sujud baca gapo, dia iktidan buat gapo, dia sembahyang mata tengok mana. Ni ada dalam sunnah Nabi SAW. Sabit itulah kalau amalan kita betul dengan sunnah Nabi SAW, betul dengan hukum syarak dah. Ni dua syarat dah. Hak Allah Ta'ala nak terima amalan kita. Berkecek sampai sini sebelum nak ayat syarat yang ketiga ni, saya nampak satu hikmah. Sebab ada fuq pesing Al-Quraniyun lah, tak say Al-Quran. Tak bukan Al-Quraniyun, dia tak say hadis. Tak percaya hadis, dia ambil Quran saja. Tanya saya, orang pergi Quran saja, tak say hadis ni, dia semaya bagaimana? Dia keluar zakat, dia keluar baik mana, nisab zakat banyak mana dalam Al-Quran royak ke dak. Cara nak zakat baik mana kalau tak mai hadis Nabi SAW tak faham kita. Tak faham nak semaya so waktu dia pergi mana, cara dia tak faham. Lepas tu orang mai Quran saja tak mai hadis ni tak nampak juga dia nak semaya baik mana. Ni sebab tu kita kena betul Al-Quran, betul hukum Allah Subhanahu Taala dan juga betul dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Patu cara yang ketiga, Nabi Allah Taala terima amalan kita ialah niat kita kena ikhlas. Niat kena ikhlas. Betul dah hukum Allah Taala, betul dah dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat kita bukan buat kerana Allah Taala. Niat semaya nak cur ke orang, nak takabur, nak riak, nak sum'ah. Pesening amalan kita walaupun betul dengan hukum syarak pun mardudun. Allah Ta'ala tak terima juga amalan kita. Tiga syarat ni, betul hukum syarak Allah Ta'ala, betul sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, patut niat ikhlas. InsyaAllah amalan kita Allah Ta'ala terima. Ni bahawa kita tahu dah amalan bid'ah Nabi SAW lagi. Lepas tu tanya, kata ada ke tak zaman Rasulullah SAW orang buat bid'ah, ada ke tak? Jawabnya kata ada. Zaman Nabi SAW ada buat siapa dengan bid'ah tu ada. Sebab zaman Rasulullah ni ada seorang mari diri cuma panah seorang dia, duduk pak tak duduk, tak duduk tak kecek dengan orang, diri tengah panah. Lepas tu puasa pula, tak ada buku. Rasulullah SAW lari dia, main kecek dengan orang, suruh sahabat dia, wayak dia kecek dengan orang, suruh dia duduk, suruh masuk pak tereduh. Sebab dia buat pasal tu, dia fikir kata aku mujahadah lagu ni nak fikir ni rapat darajatku, rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Ni pasal ni zaman Rasulullah ada lagi. Sebab kalau kita kira ni zaman Rasulullah ada, zaman ustaz kita, zaman learning kan apa tak ada, penuh pandai tuan-tuan. Bid'ah belanda. Sebab Rasulullah ada dah, zaman learning pun ada. Bahawa kita kira royak orang, kata omong pasal ni ya bid'ah. Pasal ni tak molek, bahawa sebut kalimah bid'ah, bunyi kasar pula. Kata anu mungkin kecek bid'ah kasar. Padahal Rasulullah kecek kalimah bid'ah ni sebelum kita lagi. Kullu bid'atin dalalah. Bid'ah semua tu dalalah berlaku. Ni Nabi SAW royak dah. Lepas tu kita royak hari ni, kata hai membuat amalan bahasa ni bid'ah, tak molek ni. Ingat molek. Nabi tak ada buat agung ni, Rasulullah tak ada buat agung ni, Allah Ta'ala tak ada suruh bahasa ni. Amalan bahasa ni panggil bid'ah. Dia akan sebut halu, bid'ah ada dua, bid'ah saya, bid'ah hasanah. Ajak dia. Bocok di bid'ah hasanah, cok kita. Bid'ah molek. Kata benar tak molek cerak. Kata Nabi SAW royak dah, bid'ah ni dolalah. Ulama kata ini bid'ah hok kata hasanah ni kalau kira ni bid'ah hasanah dalam agama tak ada. Semua kalau nama naik nama kata bid'ah ba da ain, kalau akson dia bahasa Sia panggil ba ba bai ma dodek bodoh. Tapi Arab kita ba dan ain ni kalau naik mari bid'ah ni, bid'ah ni kalau masuk bid'ah dalam agama tak ada hasanah, pakat dolalah berlaku. Orang kata hasanah, dia sebut kata Pak Umar kata ning bid'ah hasanah. Hok Saidina Umar semaya tarawih. Wak jadi ripung semua maya tarawih ada tok imam seorang. Umar kata ning bid'ah hasanah. Sebab apa? Ulama kata Umar kata bid'ah hasanah ning Umar wak pesing ning ia ada asah dah pada asah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Umar fikir sendiri.
Nabi SAW besok semaya dah. Terawih pasal jemaah pasal tu. Lepas tu dia pun berhenti. Takut ya Allah Ta'ala fardu atas ummah dia. Mana ummah awak semaya jemaah. Apa ni tarawih ni. Bukit dia kata bid'ah. Tapi ni kata dia buat ni benar ada asal dah. Tapi kalau kita mari duk zikir di kubur misalnya. Zikir mengatik kata hok kita buat ni nak kita rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Ada setengah-setengah orang gali kubur tuan-tuan. Gali kubur. Bukan apa banyak. Boh tuai sendiri. Dia gali kubur. Ada orang saudara kita bersorayak ke saya. Gali kubur ni. Lepas tu tuai. Turun dalam kubur. Gizikrullah dalam kubur. Pesing ning. Masuk dalam bid'ah. Rasulullah SAW warak pada kita. Takwa Allah Ta'ala pada kita. Tak biasa lagi Nabi SAW turun bawah tanah ni. Duk lubang kubur. Hidup zikrullah. Tak ada. Buat pesing ning. Kalau ni nak bagi kita taqarrub ilallah. Bagi kita rapat dengan tu ning. Orang panggil bid'ah. Kalau kita tahu dah ni, kita kena beringat. Jagalah kita. Bid'ah ni jangan tak pasal. Wak letes tak mana le dunia, akhirat kosong. Supaya kita baca ayat Al-Quran. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Akhirat esok ni ada orang mukha pesing kerja berat. Mukha pesing kerja berat. Tapi tasla naran hamiyah. Tak ada pedah gapo tu. Akhir sekali ni aku. Wak amalan banyak dalam dunia. Wak kerja banyak. Tapi berakhirat, akhir sekali mengaku. Sebab apa? Ulama kata, fuaning, wak kerja berat, wak amalan berat semua dalam dunia. Tapi hak dia wak tu, pesing bid'ah berlaku. Berakhirat esok, kosong. Kosong habis. Sebab itulah orang Islam kita, saya nasihatlah pada saya sendiri. Lepas tu fufuk kita semua ni, jangan jangan dah herat dalam amalan kita. Sebab kadang-kadang orang kita buat hari ni kita tak tahu hak ni bid'ah ke tak bid'ah, hak ni molek ke tak molek, hak ni betul sunnah Nabi ke tak betul sunnah Nabi. Sebab tu buat tak tahu ni cara-cara nak perubat, cara-cara nak bagi kita jauh pada amalan bid'ah. Satu, kena ngaji. Kena ngaji. Kena ngaji, kena dengar orang. Kalau tak ngaji, kalau tak dengar orang, hak tu hak nak buat bagi kita ni jatuh dalam amalan bid'ah. Hak nak buat kita ni, kita buat amalan bid'ah. Bahawa kita kalau kita ngaji ni, kita tahu dah. Hak ni betul dengan sunnah Nabi SAW. Hak ni betul dengan hukum syarat Allah Ta'ala. Bahawa kita buat, Masya Allah. Buat dengan sebab kita ngaji ni, senang hati kita. Walaupun kita buat sikit, tapi betul dengan syarat Allah Ta'ala, betul dengan sunnah Nabi, ikhlas, amalan kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tak ngaji. Dan kita bahasa kata aku tahu belakang dah. Aku geti belakang dah. Hok ngajar tu hok tuluh ya. Apa orang kaya kata ada ceramah hari ni di masjid. Mungkinlah. Kecek hok tuluh ya. Aku tahu belakang dah. Nak rakyat kata orang, hok rakyat kata dia tahu belakang ni. Saya nak pesan dia pula. Nak rakyat kata orang walaupun habis doktor, dia main kecek, main ngajar tu kecek hok tuluh ya. Rukuk Islam, rukuk iman. 5 rukun tu ya. Dia tak kecek dah kalau lain. Bukan main ngajar nak kecek bab peratai hidup, bukan dia. Main kecek bab Bible, bukan dia. Mari kecek hok kita tulah tu. Hok kita ngaji farduin tu. Hok ngaji tadika tu. Tapi kenapa kena kecek? Sebab manusia, kalau kita tak perangat, tak kecek, tak dengar semua ni, dia lupa, dia tinggal habis agama. Orang kecek, orang ngajar. Kalau dia tak ngajar, ilmu dia ada, right habis. Orang biasa, orang awam, kalau dia tak ngaji, dia nak masuk dalam amalan jahil banyak dalam hidup dia. Sebab itulah hari ni kita kena ngaji. Ikut ada tempat mana ada ceramah, ada ngajar dalam masjid. Walaupun kita tak agak pun usaha lagi. Kalau kita malah nak pergi di masjid, malah dengar orang ngajar, malah pergi ngaji, kena baca. Mek surat buka baca, mek kitab buka baca. Learning ada dengan TV lagi, ada dengan radio lagi. Semua ada belakang alat nak ngaji tu. Teresak pun ada. Dia malah-malah sangat. Duk tak kereta api. Naik tak kereta bas. Buka internet. Buka iPhone kita. Boleh ngaji pula. Tapi tak sih. Kau tak sih ni. Kalau akhirat esok. Masuk neraka ni. Padai muka lah pocik. Kalau kira tu. Padai dengan muka kita. Sebab alat nak ngaji tu mudah berlaku. Tapi tak sih. Pas masuk neraka pun munasabah dah. Sebab insyaAllah kita semua niat ngaji. Ni satu. Hak nak bagi kita lepas. Pada amalan bid'ah. Ngaji, tanya orang.
Nah, fasalu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang. Kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu. Kita jahil, tanya orang alim. Kita tak nak ngaji, tanya tok guru. Kita tak tahu apa, tanya tok imam. Bertanya dah ni, bahawa kita tahu, kita jelas. Amalan bersening, hok molek. Amalan bersening, hok tak molek. Bertahu dah ni, kita boleh tinggal amalan bid'ah tu. Nah, lepas tu yang kedua, hok nak bagi kita jauh pada amalan bid'ah ni. Nah, kita kena ada an-nasihah. Ad-dinun nasihat, kada an-nasihat, ada nasihat semua pergi mari dalam kampung, dalam masyarakat kita. Bo nampak sai kita salah, kita pergi nasihat dia. Bo kita buat salah, sai mari nasihat kita. Kampung mana? Kampung mana hok ada suasana nasihat. Mu nasihatku, aku nasihatmu. Aku nasihat anakmu, mu nasihat anakku. Kampung Pesening ni insya-Allah dadah tak ada dalam kampung tu. Hubak yabah yang setit dah ketung, hubak gila, hubak orang bodoh, semua tak ada berlaku. Sebab ad-dinun nasihat, agama hidup dalam kampung tu. Ada nasihat pergi-mari. Pacar kau nak nasihat, jangan buat we orang yang kena nasihat tu malu. Kadang-kadang saya ni, misalnya saya buat bid'ah ni, orang mai royak saya, mu buat bid'ah ni, mu buat bid'ah ni. Dapat orang amal-amal. Saya pun tahu dah kata saya buat salah. Tapi yang mai buat bagi kita malu ni, jadi kita nak tinggal amalan bid'ah, jadi kau kuat lagi. Kau lawan dengan dia lagi. Ni kata, cara nasihat, dia tak betul. Tak betul orang ni, akhir sekali, jatuh parit. Ya, sampai tu bernasihat, kita nak nasihat orang, kena buat cara dengan hikmah. Jangan dia malu. Hok molek sekali, nasihat, one by one, panggil tua-tua. Sore sama sore. Rakyat dia, cara Pesening, sebab ia ada. Ia ada, sore. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada orang mari ajak dia. Kalau kecek pasal kampung kita mudah-mudah lah. Kata, "Hei, gi rumahku, aku buat gitu gini. Aku buat satu amalan, amalan bid'ah. Gi rumahku, aku buat. Gi ajak saya dua orang ni. Misalnya saya dengan Bemak. Saya gi ajak Bemak. Bemak gi rumah saya hari ni saya buat apa ni, buat makan ke apa, cara bid'ah dia lah tu. Boroyak ni, Bemak dengan saya ajak ni, saya orang kapur sekali. Bemak nak nasihat saya, tapi jadi tak betul lah kau. Bemak orang ini kata, "Hai, mung nak ajak ku buat pergi makan pasal ni, mungkin ajak orang dah lewat lah," dia kata. Mungkin ajak orang lewat pergi makan pasal tu. Ya kecek pasal tu. Bo kecek pasal tu, saya dengar pasal tu jadi habis. Bahasa lemah, habis selalu dah. Habis selalu dah. Lepas tu saya berhenti. Kedok amalan bid'ah tu, tak berhenti juga. Percaya kedok Bemak, tak percaya juga. Kasih kedok Bemak, kau benci. Bahasa Bemak, bahasa nak sepak ke Bemak. Bahasa sepak Bemak kalau kecek pasal kampung. Tak kira dah. Ni kata cara nak nasihat, kita tak betul lah kau. Walaupun benar molek dah kita nasihat. Tapi cara kita, kita tak kena tu, bukan dia ada masalah dah, nak jadi fitnah selalu dah. Dan sebab tu kita kena nasihat ni, nasihat gimana ni, antara saudara Islam dalam kampung kita ni, we molek. Nasihat dengan baik, niat kita nak we molek. Bukan niat kita nak we dia malu. Lepas tu, kena kecek muzakarah. Bid'ah ni, kalau zaman kita lah ni, kita pergi fantung selalu dah. Mung bid'ah. Hak benar tu bid'ah semua lah. Tapi cara nak kecek, kalau nasihat pasal di kampung kita, payah tak lagi. Masya Allah selalu dah. Masya Allah. Saya pun ada dah pengalaman dengan saya sendiri. Kalau kira kenal ni, kata Ustaz Wabli ni, pergi ceramah, pergi situ, pergi sini, pergi dekno, pergi tebah situ, pergi naik sampai Bakok, pergi sampai situ. Niat kalau sampai Amerika apa kita pergi, boleh berlaku. Kalau seluruh negeri Thailand ni kita nak pergi berlaku. Satu tempat orang saya tak boleh ceramah. Satu tempat orang kita tak boleh ketebah. Mana? Di kampung saya sendiri. Di kampung asal lah, kampung asal sendiri. Sebab kampung, itulah kita start beginning mula-mula tu dengan tak ada hikmah. Start dengan tak ada hikmah, pergi dengan panas. Ya bahasa dia orang muda, bahasa dia contoh kita tak ada fikir. Kalau tak ada fikir, pergi dengan kuat, pecah halu dah. Pecah tu jadi pengalaman saya. Kata ni cara nak buat kerja dakwah ni, kalau dengan orang tak reti sangat, orang tak faham semua ni, dia tak lagi dengan betul-betul pasal tu. Ya kena kalau muai gocok ni kena pakai sarung. Sebab apa? Dia bawa latih. Tapi saya lupa itu. Lupa pakai sarung tangan. Gocah betul-betul kat tangan. Pecah. Dia apa pecah, saya apa pecah. Itulah sabit nak jadi kerja dakwah. Lain pada tu,
tak boleh. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, bila kita pergi hijrah ke tempat lain, tempat lain, Masya Allah, boleh kerja dakwah habis dalam kampung, lepas tu luar kampung. Nah, ni raya jadi pengalaman saya sendiri. Lepas tu nasihatlah buat itu semua ni, cara bid'ah semua ni kena berjauh, jangan masuk dekat dengan dia. Semua tu bahaya berlaku. Amalan bid'ah jadi amalan Allah Ta'ala murih, hak Rasulullah pun murih. Sebab apa? Sebab agama Allah Ta'ala ni sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Masya Allah, Allahu Akbar. Agama Allah Ta'ala akmaltu lakum. Allah Ta'ala kata aku buat agama ni sempurna dah, sempurna. Sabit agama Allah Ta'ala sempurna dah, for kita semua sasana Islam, macam sasana kita kalau kira. Jangan fikir apa lah. Wak jalan betul Allah Ta'ala, betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita berjaya dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ni pusingan yang pertama kita habis tahun ni. Lepas tu insyaAllah kita main dengan sama pula pusingan yang kedua, Hayatus Sahabah. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ที่นอนพญาไทสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโทร02-215-8616 02-215-3945 White Event ที่สตูลคราวนี้พิเศษสุดกับของฮาดิยะห์ดีๆที่พี่น้องรอคอยมานานกับไฟล์เสียง CD MP3 รวมคำถามและคำตอบในรายการอัสซิรอตอันมุสตะกีมที่เรารวบรวมมาให้พี่น้องได้ไขข้อข้องใจกันแบบเต็มอิ่มอัดแน่นไปด้วยความรู้ตอบคำถามโดยเชคริดออัห์มัดสมดีด้วยความยาว10ชั่วโมงเต็มกับเงื่อนไขสุดคุ้มบริจาคเพียง100 บาทรับไปเลยทันที1แผ่นแจกครั้งแรกที่บูธ White Member ในงานเราจะทำตามสัญญาแล้วเจอกันที่สตูลมาดูสตูล29 พฤศจิกายนพี่น้องโปรดฟังทางนี้เพื่อให้งานเราจะทำตามสัญญาที่จังหวัดสตูลเต็มไปด้วยความสนุกแบบพลานอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ DVD ทุกแผ่นลด 40% พิเศษยิ่งกว่านั้นเรามีชุดเซ็ต DVD ที่ลดราคาสูงสุด 50% สำหรับงานนี้เท่านั้นรู้เกี่ยวกับหลักศรัทธาความเชื่อมั่นกับเซ็ตอากีดะห์ประกอบด้วยสัญญาณวันสิ้นโลกชีวิตหลังความตายนรกสวรรค์จุดพบนบีจาก 1,250 เหลือ 670 บาทเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในบ้านกับเซตครอบครัวประกอบด้วยละครสอนคนรักแท้เกิดที่บ้านสอนน้องท่องดูอาสอนอิสลามตั้งแต่ในครรภ์จาก 990 เหลือ 500 บาทเอาใจแฟนคลับบัยนุนทุกคนกับเซตบัยนุนประกอบด้วยอนาชีตบัยนุนชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3จาก 450 เหลือ 225 บาทยังไม่พอแต่ละเซตเราแถม DVD ชุดบรรยายหัวข้อทำไมต้องบอยคอตยิวมูลค่า 190 บาทฟรีBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah mabak. Pusingan yang kedua ni kita mari sambung pula dah dalam kisah Hayatus Sahabah kita. Sahabat minggu ni saya riwayat pada kita ni ialah nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kalau kita dengar dah saya baca riwayat dah kisah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ialah Ummu Aiman ni dan kalau kita ingat Ummu Aiman nikah kahwin dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nikah dua orang ni sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berriwayat kata man arada ay yatazawwaja imra'atan min ahli jannah falyatazawwaj Ummu Aiman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa suka nak nikah dengan aitina pada ahli syurga ni, suruh nikah dengan Ummu Aiman. Jadi Zaid bin Harithah tu languk nak nikah dengan Ummu Aiman. Bernikah dengan Ummu Aiman dah rajulun salih wa imra'atun salihah. Zaid bin Harithah salih, Ummu Aiman salihah. Nikah dua orang ni boleh anak yang salih juga. Apa dia anak dia? Anak Zaid bin Harithah dengan anak Ummu Aiman ialah nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu.
Usama bin Zaid ni mak dia kalau kira Ummu Aiman orang hitam, Zaid bin Harithah orang putih. Tapi anak tu baik mari jadi orang hitam. Dia orang hitam, tapi Usama bin Zaid ni jadi budak hok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih benar. Sebab apa? Sebab Nabi ni kasih ayah dia dah. Zaid bin Harithah ni Rasulullah kasih dah. Masya-Allah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebelum nak jadi nak Allah Taala nak bagi nubuah kat dia lagi. Duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa boleh anak Nabi berkasih Usama. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam met Usama mari tak tari dia. Lepas tu met Al-Hasan bin Ali tak tari dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam takat dua orang ni. Allahumma inni uhibbuhuma. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku ni kasih dua orang ni. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih benar ke Usama bin Zaid. Bawa Usama bin Zaid besar bagi ni, bawa umur dia sampai 15 tahun. 15 tahun. Kalau 15 tahun ni baru nak akhir balik lah. Dekat kalau dia jatuh kita ni nak masuk dalam buluk dah, nak akhir balik dah. Usama bin Zaid pas apa umur 15 tahun. Betul lah dengan perang Khandaq. Perang Khandaq. Tua tu umur 15 tahun tu. Budak wairu. Kalau mak kita main nak karang lagi ni 15 tahun tu. Duk depan gapo ni Facebook, dah main Facebook 15 tahun. Duk gapo ni Kelanya tujung lah sungai lagi dia lah ni. Dah main air tak tahu gapo lagi. Usama bin Zaid hari tu dia ambil pedang ni gi masuk dalam barang mujahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahabat-sahabat orang tua ada, orang jadi pesan kibat ada. Usama halah pas tu umur 15 tahun. Gi masuk dalam tu. Nak wi Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih dia wi jadi mujahidin. Pergi dalam jalan Allah Taala. Masya-Allah. Umur 15 tahun. Fikir nak mati dah. Fikir nak jalan, nak pergi fisabilillah dah. Kita ni umur 50 pun tak tahu tak apa lagi. Umur 40 duk gebuk air ketung lah. Noh pasal tu. Ni 15 tahun fikir nak mati fisabilillah dah. Sebab itulah kita jauh dengan sahabat. 15 tahun Usama gidi dalam sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak Usama. Halo tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak Usama. Tak boleh lagi Usama. Kalau kira tak boleh lagi. Mu ni haluh lagi. Kecil lagi. Tubuh pun haluh lagi. Tulis semua tak gagah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sewi Usama pergi perang dalam perang Khandaq tu. Masya-Allah. Kalau kira Usama tu pik wam lah. Nak pergi cekak dah. Niat nak mati dah. Tapi takdir Allah Taala tak wi Usama pergi dalam perang Khandaq. Bo lama-lama tu siapa dalam perang Mu'tah. Kata perang Mu'tah ni hok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ayah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pelima qaid methab dia 3 orang hari tu dalam perang Mu'tah. Sore yang pertama ni Nabi tak ayah Usama mana Zaid bin Harithah. Hok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sekali dah tu. Ya tak kata Zaid mung jadi pelima jadi qaid jadi methab yang pertama. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kata kalau Zaid mati suruh Ja'far bin Abi Talib naik jadi pelima pula, naik jadi qaid. Kalau Ja'far mati suruh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. 3 orang ni ada Yahudi duk luar masjid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pelima 3 orang, tak methab 3 orang ni, dia tahu kata 3 orang ni mati cerak. Kalau pergi perang ni tak boleh kelik. Masya-Allah, sahabat tahu dah, dia kata tu baik pergi perang ni mungkin tak boleh kelik cari anak dah. Tak boleh kelik mai tengok isteri dia dah. Harta dia semua kena tinggal habis. Yang pertama dia jakah pergi tubik tinggal rumah tu, mana dia tahu dah dia terseniat nak kelik rumah. Ni sahabat jong kerbel dia. Khamsuk dalam dunia semua dia jong kerbel habis kerana Allah Taala. Masya-Allah. Sahabat tu nak agama Islam siapa di kita lah ni. Kita lah ni jong kerbel agama untuk masalah kita sendiri. Sahabat jong kerbel dia sendiri sebab nak wi agama Allah Taala ni hidup siapa kita lah ni. Jadi tukar lah ni. Zaid bin Harithah tak pasal tu dalam kontak nak pergi Ghazwah Mu'tah ni. Usama bin Zaid boleh pergi sekali dengan ayah dia. Usama bin Zaid boleh pergi sekali dengan ayah dia. Lepas tu Allah Ta'ala nak hajar Usama bin Zaid. Nak ajar we tengok kata orang yang pasang rijal, orang jatuh sungguh, orang yang pasang mujahidin fisabilillah ni, dia kena duduk pasal mana. Usama bukan kata kena tengok orang lain, tengok ayah dia sendiri.
dalam medan perang, Usamah tengok ayah dia perang tu. Subhanallah, Zaid bin Harisah mati. Rebah guling. Anak dia tengok ayah dia rebah. Tengok nampak ayah dia mati syahid. Anak tengok dengan mata dia sendiri. Ayah dia hajar anak dia ni dengan amalan dia sendiri. Supaya kena royak Usamah, kata Usamah, mung tengok molek. Hari ni baba nak ajar mu, mujahidin nak sungguh. Hak sebenar kena buat lagu mana. Mung tengok ku Usamah. Supaya tu, sampai tu kita ngajar anak po hari ni, jangan ngajar sekadar mulut kita. Anak masjid weh, abah muai. Anak masjid weh, abah bola. Anak kubur, mami bakar debu. Tu tak boleh. Ngajar anak nak pergi kubur, kita kena kubur. Nak pergi anak dekat tukang, kita kena tukang hati. Nak pergi anak ngaji masjid, ayah kena ngaji masjid. Nak pergi anak ngaji baca Quran, ayah kena baca Quran. Bawa Usamah nampak ayah dia gebah pada situ tu, mati syahid fisabilillah radhiyallahu anhu. Usamah hati dia ni Allah ayah, tapi hati tak ada sikit habuk. Lawan pula. Lawan dengan seteru, lawan dengan foroman. Deh, turut Ja'far bin Abi Talib, siapa kasut mati habis. 3 orang tu. Bawa Usamah boleh pengalaman dah dalam suatu Mu'tah ni. Deh, duk lama-lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ya tak Usamah jadi pelima, masya-Allah. Sebab hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ni, Usamah umur dia dalam 20 tahun. Umur 20 tahun. 20 tahun ni, kalau kira tu kita tak ada nikah kahwin lagi. Tak ada nikah lagi budak umur kita umur 20 tahun ni. Usamah 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil budak ni tok jadi pelima. Tok jadi qaid, jadi madhab besar. Nah, dalam konteks Islam. Patu wi Abu Bakar, wi Sayyidina Umar, kibarus sahabat, sahabat kibar-kibar, Abu Sufyan semua dok bawa Usamah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tok Usamah ni, patu dia sakit. Oh, kita tahulah ada kisah wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak wayak kata Rasulullah nampak Usamah ni, ya tak sebab ya tahu kata Usamah ni dia boleh cara perang gapo ni Usamah boleh. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih. Patu dia dapat dah kata Usamah boleh buat sabab ia tak jadi qaid tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak orang kerja ni bukan tak sekadar pilih dia kasih, tapi dia tengok orang ni boleh buat ke tak boleh buat. Bawa Usamah naik jadi itu pelima jadi qaid ni. Dan Abu Bakar dok bawa dia, Sayyidina Umar dok bawa dia. Tapi dia kena tak care sikit sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sakit. Kalau sakit teruklah contoh. Kena ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih Usamah nah sebab siapa dengan satu hari. Ada orang Tino Fok kabilah Ghamidi ni dia curi barang orang. Curi barang orang. Patut bukan curi dia buat nyanyo, nak kena kisah lah. Dia nak kena kisah. Bila nak kena kisah ni, dia kata, kena hantar orang sore bagi ceracaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ghamidi ni kabilah dia tinggi. Kalau nak kena kisah supaya dengan orang aman-aman ni, dia nampak tak lagi. Kena pilih sore. Pia boleh kecek kita orang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari orang pia nak boleh kecek dengan Rasulullah, nak berani kecek dengan Rasulullah. Cari orang Rasulullah kasih sekali. Gitu mu fikir lagi kata kena Usamah lah. Usamah tolong kecek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bi Ghamidi ni jangan bi kena kisah lah. Usamah kecek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jauh. Hukum tu kena jalan. Tak kira orang pekat tinggi ke pekat rendah, hudud kena jalan berlaku. Inilah nak ayat kata Usamah ni orang lain kena habis. Kata dia ni orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih. Lepas tu berkasih Usamah ni dia ada satu kali. Dia biasa pergi perang, lepas tu dia pergi bunuh orang seorang. Sebelum dia bunuh ni, sebelum Usamah nak bunuh yang ni, orang yang kena bunuh, dia mengucap la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah. Lepas sebut la ilaha illallah tu, Usamah, lepas tu ada budak, ada orang Ansar seorang. Orang Ansar nak bunuh dah. Dengan la ilaha illallah, dia berhenti. Tapi Usamah tak berhenti. Dia tengok elemen dia. Siapa akan mati orang ni? Bawa mati dah. Orang riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ya Rasulullah, Usamah bunuh orang mengucap syahadat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih Usamah. Sebab kita tahu dah dia kasih. Tapi kasih setahu mana kalau buat salah buat tak kena,
Rasulullah panggil bagi nasihat. Dia tanya Usama, "Mung nak buat lagu mana?" Dengan kalimah la ilaha illallah dia tu. "Mung nak buat lagu mana ya Usama?" Usama mung nak buat lagu mana? Dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah orang ni. Mung bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah. Mung nak buat lagu mana Usama? Nabi SAW dah kecek pasal tu. Siapa dengan Usama masuk, nak masuk Islam semula. Masuk baik tu halu dah. Ni kata Rasulullah, dia tak pilih. Kalau di orang buat salah, walaupun jadi Usama, hok ia kasih sekali dah, tapi ia kena rakyat, ia kena nasihat. Ia tak pilih, hok ku kasih, tak apalah. Hok ku benci tu kuat sikit. Tak ada Nabi kita SAW. Usama duduk pasal itulah. Bodoh zaman Rasulullah SAW, bahawa nak Abu Bakar nak jadi khalifah. Nak jadi khalifah tu, kerja yang pertama Abu Bakar buat, hatta apa ni kau tak Usama pergi pergi di Roman. Tapi bila pergi ni ada orang main tak dapat kata Usama ni budak lagi Abu Bakar. Dia budak lagi, kena tak jadi dok depan, dok jadi qaid, jadi besar. Padahal sahabat walah hok kibat, hok tua-tua tu belana. Tapi Abu Bakar kata Rasulullah tak dah, aku tak say dah. Tukar pasal tu. Hatta Usama lagi, sapanya Usama lagi pergi tu, masya-Allah jaya. Jaya. Orang Rasulullah pilih ni jaya. Bahawa Usama duk zaman Abu Bakar, zaman Umar, dan zaman Uthman, bersama zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pergi ada masalah antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi Usama tak say masuk sebelah Ali, bahawa Usama tak say lek Muawiyah, dia tak say juga. Dia duduk tengah, tak say masuk dalam fitnah pasal ni, dia tak say. Ni kata kita dengar dah ni, cara kita nak boleh ni jadi pengalaman buat real kita boleh pada kisah Usama. Satu, kita nak ajar anak kita, nak ajar apa anak kita, hajar dengan amalan kita. Ni satu. Yang kedua, budak ni orang tua kena frusah peluang dia, hai okat dia, yang naik mai kerja katik. Jangan nampak kata mung budak tak lewat gapo, mung budak tak lewat gapo. Umur 15 tak sawat gapo lah. Umur 20 tak sawat gapo. Kalau umur 20 kita tak ambil pun ni mari kerja agama, umur 20 ni dia cergah. Kalau dia tak kerja agama, dia kena kerja amalan syaitan. Kena peluang. Orang tua-tua jangan saya mimbar kita. Jangan saya tukar kita. Tinggal tukar kita, orang muda-muda naik khutbah tak mimbar katik. Tamneng kita gapo semua 15 orang. Kalau kira kalau 15, kamar masjid 15 orang, cuba cari. Jangan tok pasal apa ni? Dok pasal ni belaka, bokok belaka. 15 orang, bokok 15 orang. Ha ni kaki tak walek, ha ni lutut konye, ha ni sakit pinggir, ha ni sakit kepala. 5 waktu sembahyang Jumaat. Mari tak cukup. Mana tok bilang? Ha ni dok uzur di hospital. Mana tok khatib? Tu dok ICU. Patok tok email tak agak sakit kepala duk rumah. Ni kita tok orang pasal tua belakang ni, cuba terang masjid mana tok orang muda jadikan bekal masjid walaupun sore apa, insya-Allah peluang orang nampak kata pemuda ni dalam agama Islam, kita pun peluang dia buat kerja agama boleh. Ni kena hai okat pemuda-pemuda kita. Insya-Allah kalau buat pasal ni saya percaya kata for kita ni pemuda pasal do buat atas bahasa tahgir, syakok daun, mai jurak, isak jurak, mai ketung pun ni tak ada lah. Sebab masa dia tak ada dah kerja agama belaka. InsyaAllah nah, hari ni kita boleh pada kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Lepas tu kita soal lagi, saya nak ayat akhir ni, Usama bin Zaid dia taat Rasulullah SAW. Lepas pada Nabi pesan dia, hajar dia dah, dia tak boleh bunuh orang kalau orang tu mengucap syahadat la ilaha illallah. Lepas pada tu Usama kata, aku tak bisa bunuh orang lagi. Orang tu mengucap syahadat la ilaha illallah. Kalau ku bunyi, kalau ku dengar dia mengucap, aku tak saya bunuh. Hari ni kita taat kata Rasulullah SAW. Nabi ajar apa kita, Nabi pesan apa kita buatlah amalan tu, turut pergi apa tu, insya-Allah bagi kita berkat dunia dan akhirat. Dan hari ni pusingan yang kedua saya ayat dan ni kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Lepas tu insya-Allah saya nak sambung selalu dah dalam pusingan yang ketiga ni. Jadi kata-kata hikmah ulama-ulama zaman dulu ataupun kita panggil tu as-salafus salih. Nah, as-salafus salih.
Mana salaf ni siapa? Salaf ni kalau kecap mudah-mudah ni orang hok zaman dulu, hok sebelum kita. Kalau turut lurah dia, salaf ni kunti makana orang sebelum kita. Lepas tu cik buah kita apa salaf itu. CD kita salaf juga, tapi bukan dia salaf soleh hok kita nak. Salaf soleh ni dia kita ambil orang dalam 300 tahun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hok kita panggil salafus soleh. Lepas tu salafus soleh ni ada hoya hajar apa kita, hoya kecek apa wiko kita dengar tu, kata-kata dia tu molek kita boleh mai fikir, lepas tu mai amal. Hari ni saya nak ayat satu kata lah hok seorang salaf. Dia kata salahu qal bi salahil amal wa salahu amal bi salahil niyah. Masya-Allah. Dia kata gini lah, kata salahu qal bi salahil amal. Kalau kira tu hati kita ni nak molek ke tak molek, nak beki hati kita molek, kena duk beki di amalan kita. Mana amalan kita dengan hati kita tu yang takut dah ni. Kalau kita peseng malah baca Quran, di hati kita tak molek, hati kita tak sedar, hati kita peseng hati cemar, penuh dengan maksiat, amalan kita tak molek. Amalan kita betul-betul, amalan kita bercemar, amalan kita tak jujur. Sebab hari ni nak hati kita bersih, nak hati kita molek, ia kena beki di amalan kita. Kalau kita sakit kepala, kena makan ubat parah. Kalau kita kena pisah, kita kena berubat merah. Kalau nak hati kita molek, kena tukar amalan kita. Orang biasa tak biasa ni, tak biasa istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, tak biasa bacaan Quran, duk dengan maksiat mata, amalan dia ni maksiat semata. Kalau kira 12 jam ni duk dalam masjid habis, duk dalam masjid habis ni, hati kita pun tak molek. Sebab tu lepas hati tak molek, semua jadi teruk berlaku. Lepas tu nak hati molek, beki di amalan kita, tukar islah amalan kita. Hok tak biasa pergi masjid. Hok tak biasa bacaan Quran. Hok biasa deki orang, tinggal amalan deki orang. Hok biasa mengupak orang, tinggal amalan mengupak. Beki amalan kita, tinggal benda amalan maksiat ni, hati kita pun bersih. Hati kita pun bersih. Sebab itulah nak beki hati, kena beki amalan. Lepas tu dia banyak pula wasalahu amal bisalahi niyah. Lepas tu nak beki amalan bi molek, kena beki niat kita. Dia sakut pula. Jadi kira kau tak lakuk dah. Hati dengan amal dengan niat. Kalau niat kita tak molek, amalan kita pun tak molek. Sebab kita dengar mula-mula saya ayat dalam 40 hadis Imam Nawawi ni, innamal a'malu binniyat. Tu dah tu kaedah besar. Amalan-amalan semua dok di niat kita. Kalau niat tak betul, niat bukan kerana Allah Taala, free. Kalau kira free selalu dah. Kalau free hadunya tak apa. Bagi free, beli kalas potong, dia mau beli pula free potong lagi. Tak apa, boleh. Tapi hobi meh tu free akhirat tu. Free akhirat kita tak save. Wak berat tapi akhirat free. Tak save tu. Sebab tu amalan kita nak molek, kena islah niat kita. Niat kita wak betul Allah, betul dengan Allah Taala. Mana kita kena cek, kena pesak dulu niat kita. Sebelum nak buat amalan, satu amalan, tanya kita dulu, cek kita dulu. Aku buat ni kerana siapa? Wak takut orang murid, jangan kacau. Wak nak cok orang, jangan tebal. Free belakang tu. Kalau buat kerana Allah Ta'ala, selalu dah, tak usah fikir banyak. Jalan tu kerana Allah Ta'ala. Ni kata niat, dan niat kita molek, Masya Allah, amalan apa tu baik molek. Amalan apa tu baik molek, semaya apa kosyak, semaya apa juru, semaya apa jadi ada nilai. Boleh jaga habis, benda maksiat, benda jahat, benda tak molek semua, sebab semaya kita ni ada nilai. Kalau semaya dengan niat tak betul, amalan apa tak molek. Amalan tak molek, hati apa tak molek. Inilah dia sakut berlaku. Sebab orang Islam kita ni kena kena ambil berat sikit. Hati kita, amalan kita, niat kita. Tiga ni kena jagalah. Hati, cuba tengok, kita tengok hati kita bahasa mana, hitam ke putih. Bahasa mana? Kalau hati kita bahasa malah, hati kita bahasa Al-Quran, hasmaya sunnah, ibadat, bahasa malah, bahasa lemah. Ni satu alamat kata hati kita ni cemar dah. Sebab apa hati cemar? Sebab maksiat kita banyak.
Patu nak buat lagu mana? Kena baiki amalan kita. Sebab hati nak bersih. Main dengan umur tak boleh lah. Make fab sabung. Gi di mau pita mana. Belah dada. Kata bomo. Cuba belah. Dada saya setah. Buat apa? Nak hati bersih. Tak lewat. Kalau boleh buat, sejuta apa kita jom bayar. Nak hati kita cuci sebagai hati Rasulullah SAW. Tak lewat kita. Jibril tak ada main belah dah. Dada kita make hati main basah. Tak dah. Kita bukan dia Rasulullah SAW. Manusia begitu ni. Tapi walaupun Jibril tak ada main belah hati, buka dada, basuh dalam kita ni, tapi cara nak basuh hati tu Allah Ta'ala bagi kita. Masya Allah. Apa dia? Istighfar banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar banyak. Bila kita istighfar, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita ni. Kau istighfar, hati kita kau bersih. Hati kita kau bersih. Sebab orang mukmin apabila dia buat dosa ni, dia ada titik-titik. Satu titik dalam hati dia, atas hati dia. Kalau dia taubat, hilang. Kalau dia tak taubat, dia tambah pula salah lagi. Kalau tak taubat lagi, tambah pula salah lagi. Penuh. Supaya dengan patak kali tuan-tuan. Kalau kira patak kali tu hitam habis. Sebab kalau kita tak biasa gonyoh tu, tak biasa buruh, tak biasa gonyoh, tak biasa basah, sampai dengan hitam habis. Tapi tengok kali, kalau kita tengok kawah, kali kita ke kawah masjid ni, atas ni cuci, Masya Allah. Sebab apa? Sebab orang kita ni, dia basuh kawah, basuh kali ni, boleh, dia gonyoh le atas ni. Bawah dia tak kira mana. Dia gonyoh le atas ni, cuba le atas tak gonyoh. Hitam sepuluh bawah tu, kalau hitam le atas sepuluh bawah, dia tak main dah kali tu, dia kena tahap beli semula. Ni kita, kalau kita hati kita ni, kalau boleh tengok ke mata ni, Allah berkali setengah-setengah orang ni, hati dia hitam. Hitam separuh patak kali tu, hitam dah. Sebab tak biasa istighfar. Kalau tak biasa istighfar ni, suruh semayang pemalas, suruh Al-Quran pemalas, suruh buat halakah pemalas, suruh buat apa malas belakang, suruh maksiat, cergas selalu dah. Suruh buat amalan, hok pesang dia aku tu cergas selalu dah. Suruh buat apa ni, lawan dengan hukum Allah Ta'ala, cergas selalu dah. Sebab hati dia cemas. Sebab itulah, insya-Allah kita baiki amalan kita, islah amalan kita, bahawa hati kita bersih. Lepas tu islah niat kita, bahawa amalan kita berjaya. Islah niat, amalan kita bersih. Insya-Allah ni itu semua amalan payah sekali kalau kira tu. Bukan sekadar semaya ni tak ada payah tuan-tuan. Kalau kira sekadar adat dia, tunuk, bangun diri, betul, rokok, sujud, tak ada payah tu. Tak ada payah langsung. Tapi payah tu jaga niat, nak niat betul dengan Tuhan. Tu payah. Sebab iblis laknatullah alaih ni, dia nak main dengan kita semua. Sebuah hati kita ni, make semaya juruh molek, nak turun bagi, nak pergi masjid, orang jalan lagi tu, semua ikhlas habis. Make semaya ikhlas dah. Pakai kain, pakai baju, pakai piyah, turun bagi tu. Apa ni tuan rumah nak pergi masjid, ikhlas belakang. Masuk masjid, jatuh kaki kanan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftali abu abarabatika. Baca doa, selawat ke apa, siap masuk masjid. Mari sunat tahiyatul masjid, mari dengan ikhlas. Allahu Akbar, ikhlas semua. Sikit ya tuan-tuan, syaitan, kita mari masuk kata, mau ni jadi semua, aku ni jadi, ikhlas belakang ini. Mari takabur, ujub serta. Tu, pada syaitan ni, dia cari celah dah. Kalau aku masuk celah ni tak boleh, aku kena cari celah lain. Pintu ni katuk, aku kena cari pintu lain. Kadang-kadang tu kita jaga habis, semaya sabar wisalah, kau syak habis. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi oleh akhir ni, nampak behing duk tepi kita, behing duk cokor tengok kita. Syaitan berbisik dia lagi contoh, masya-Allah. Mari dengan ujub kita, bahasa sedap, ada orang tengok, mari nampak kita jauh. Tu syaitan je nak main semua. Tuk contoh kalau dia nak tipu kita boleh, dia nak tipu. Sebab kita kena jaga benar niat kita. Salafus salih dulu ni jaga niat dia. Siapa yang nak sedekah bagi ke orang ni, nak tabarrak duit dia, nak sedekah bagi, dia usaha pergi waktu malam, tak sebab orang nampak. Jaga niat dia tu. Jaga. Ibnu Mubarak ni ulama pakai lagi, tapi dia tu baik pergi perang tu, masya-Allah, dia katuk habis muka dia, tinggal mata dua ti. Tak sebab orang nampak dia. Bukan takut Amerika nak igat. Kalau kita kira, kerana Husni Mubarak apa ni, Abdullah bin Mubarak katuk habis muka, takut dia nak igat dia. Tak.
Dia takut sama Islam nak nampak dia ni. Takut niat dia tu tak betul dengan Tuhan. Tak secur ke orang. Ha ni. Ulama zaman dulu niat dia setara tu. Dia jaga setara tu. Kita hari ni kena pakat jagalah. Niat kita ni kena jaga. Jangan bersilap walaupun sikit pun jangan. Usaha doa pada Allah Taala semualah. Ya Allah, wi kami ni, wi saya, wi aku ni, niatku wi betul ngamulah. Jangan wi aku ni buat amalan akhirat untuk dunia. Jangan wi ku ni buat amalan ni kerana manusia. Wi ku buat amalan semua ni kerana mu saja ya Allah. Kalau buat kerana manusia, wi Allah Taala katuk hati kita. Jangan wi kita buat kerana manusia. Nak pakai hijab, pakai kerana Allah Taala. Jangan pakai kerana manusia. Pakai dakwah sebab takut orang murid. Jangan. Kalau nak pakai dakwah, pakai kerana Allah Taala. Kalau pakai sekadar takut orang murid, satu hari dia tinggal juga kan hijab tu. Sebab itulah insya-Allah Taala kita semua pakai doa belaka dah. Bi kita ada niat dengan ikhlas, bi amalan kita melek, bi hati kita melek, baru kita jadi orang mukmin hak sempurna. Insya-Allah doa pada Allah Taala belaka. Patut hari ni dengan Abi Masud ni saya pun jazakumullah khairan. Minta terima kasih kepada kita semualah. Tebang dak usah dengar jok buka 8 plus 10 minit dah. Masya-Allah bi Allah Taala terima amalan saya. Patut kita semua. Patut insya-Allah minggu depan ni kita akan boleh jumpa pula sekali lagi dengan biiznillah. Hari ni jazakumullah khairan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sha sha da da da, sha da 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 da. Sha sha da da da, sha da 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 da. La 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 la, 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 la 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 la. La 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 la,ยิ่งทุกเวลา la 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 la, la 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 la, la 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 la, อดทนจนลมหายใจ White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามธกส.วันนี้ฝากครบทุกๆ 2,000 บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฟรีมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม 2556 รวมมูลค่ารางวัลกว่า 5 ล้านบาทร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจญ์หรืออุมเราะห์ทางสถานีความดี White Channel และธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามธกส.ทั่วประเทศโทร 02-555-0555kita menambah rahmat, cahaya, pahala, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal soleh kepada sekalian kita. Amin rabbil alamin. Ini kita dengar beberapa ayat Allah yang merupakan satu gugusan ilmu yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Masya Allah, kalau Allah Ta'ala tahu ayat barang ni kita tak ada pia boleh tahu. Allah Ta'ala royak barang yang kita tak tahu supaya kita